1 Timotius bab 4. Roh Kudus menyatakan dengan jelas bahwa pada akhir zaman sesetengah orang akan berpaling daripada iman, mengikut roh-roh yang memperdayakan dan ajaran roh-roh iblis. Ajaran ini disampaikan oleh pendusta yang munafik, yang hati nuraninya bagaikan diselar besi panas. Mereka melarang orang berkahwin dan menegah orang memakan makanan yang telah dijadikan Allah untuk diterima dengan syukur oleh orang yang beriman dan mengetahui ajaran yang benar. Setiap ciptaan Allah itu baik, dan tiada suatu apapun yang harus ditolak, asalkan diterima dengan syukur. Kerana segalanya telah disucikan dengan firman Allah dan doa. Jika engkau mengajarkan hal-hal ini kepada saudara-saudara seiman, engkau akan menjadi hamba Kristus Yesus yang baik, yang dipupuk dengan kata-kata iman dan ajaran baik yang telah kau ikut dengan teliti. Jauhilah cerita-cerita yang bercorak duniawi dan karut, serta latihlah diri menjadi orang yang saleh. Latihan jasmani ada faedahnya, tetapi kesalihan berfaedah dalam segala hal, kerana memuat janji baik bagi kehidupan sekarang ataupun kehidupan akan datang. Kata-kata ini benar dan harus diterima sepenuhnya. Kita bekerja keras dan berjuang, kerana kita yakin kepada Allah yang hidup, penyelamat semua manusia, terutamanya mereka yang beriman. Perintahkan dan ajarkanlah semua ini. Jangan biarkan sesiapa menghinamu, kerana usiamu yang muda. Jadikan dirimu teladan kepada semua orang beriman, dari segi kata-kata, kelakuan, kasih, iman dan kesucian. Hingga aku datang nanti, tumpukan perhatian kepada membaca kitab suci di halayak ramai, menyampaikan firman dan mengajar orang. Jangan lalai dalam menggunakan kurnia yang diberikan kepadamu melalui nubuat ketika sekumpulan tua-tua jemaah meletakkan tangan ke atasmu. Lakukanlah hal-hal ini dengan rajin. Curahkan seluruh keupayaan dirimu kepadanya, supaya kemajuanmu jelas di mata semua orang. Berhematlah tentang dirimu dan ajaranmu. Lakukan terus-menerus, kerana dengan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan mereka yang mendengar kata-katamu. 1 Timotius bab 5. Jangan marahi orang yang lebih tua daripadamu, tetapi nasihati dia seolah-olah dia bapamu. Nasihati lelaki yang lebih muda daripadamu, seperti saudara lelakimu. Perempuan yang lebih tua seperti ibumu, perempuan yang lebih muda seperti adik perempuanmu, dengan hati yang suci. Hormati balu yang benar-benar hidup sebagai balu. Tetapi jika seorang balu mempunyai anak cucu, mereka harus terlebih dahulu mengamalkan kesalihan di rumah dan membalas budi orang tua mereka, kerana ini baik dan diredai Allah. Seorang balu yang benar-benar hidup sendirian, tanpa tempat bergantung, hanya berharap kepada Allah dan berdoa siang malam. Sebaliknya, seorang balu yang hidup berpelesiran sudah pun mati walaupun masih hidup. Suruhlah mereka taati segala ini, supaya mereka tidak bercela. Sekiranya seseorang tidak menjaga sanak saudaranya, apatah lagi seisi rumahnya sendiri, maka dia menyangkal iman, dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jangan masukkan ke dalam golongan balu mereka yang berusia di bawah 60 tahun. Seseorang boleh digolongkan sebagai balu jika dia bersuami cuma sekali, dan terkenal berbuat baik, seperti mengasuh anak-anak, menumpangkan orang luar di rumahnya, melayani orang saleh dengan hormat, membantu orang dalam kesusahan, serta sentiasa membuat kebajikan. Jangan masukkan balu muda ke dalam golongan ini, kerana apabila nafsu mengatasi tumpuan mereka kepada Kristus, mereka hendak berkawin lagi. Dan dengan demikian dicela, kerana mereka telah melanggar ikrar mereka yang pertama. Tambahan pula, mereka belajar membuang masa merayau dari rumah ke rumah. Bukan itu sahaja, mereka mengumpat dan menjaga tepi kain orang, mengatakan apa yang tidak patut disebutkan. Oleh yang demikian, aku mahu balu muda berkahwin lagi, mendapat anak dan mengurus rumah tangga, supaya musuh tidak dapat memburukkan nama kita. Kerana ada yang telah berpaling menurut iblis. Sekiranya seseorang perempuan yang beriman mempunyai ahli keluarga yang kematian suami,
dia harus menjaga mereka dan tidak membebani jemaah dengan tanggung jawab itu. Dengan demikian, jemaah dapat membantu balu yang tidak ada tempat untuk bergantung. Tua-tua yang melaksanakan kewajibannya dengan sempurna layak menerima penghormatan tinggi, terutamanya yang giat menyampaikan firman dan ajaran, sebagaimana tersurat dalam kitab suci. Jangan berangus mulut lembu yang sedang mengirik bijian. Dan orang yang bekerja layak menerima upah. Jangan percaya tuduhan terhadap seorang tua-tua jemaah, melainkan diperkukuh oleh 2-3 orang saksi. Apabila orang berbuat dosa, tegurlah mereka di hadapan jemaah, supaya yang lain gentar melakukan perbuatan demikian. Di hadirat Allah, Kristus Yesus dan malaikat-malaikat yang terpilih, aku mengarahkanmu mematuhi perintah-perintah ini tanpa prasangka atau pilih kasih. Jangan terburu-buru meletakkan tangan ke atas seseorang, dan jangan turut serta membuat dosa dengan orang. Jaga kesucianmu. Jangan minum air sahaja, minumlah sedikit air anggur demi perutmu dan badanmu yang kerap sakit. Dosa sesetengah orang ketara lalu dihakimi, manakala dosa sesetengahnya akan ternyata kemudian. Demikian juga, sesetengah perbuatan baik terserlah di mata orang, namun yang tidak kelihatan pun tidaklah tersembunyi. 1 Timotius bab 6. Semua orang yang diperhamba sebagai abdi harus menganggap tuan mereka wajar mendapat segala penghormatan, supaya orang tidak dapat mencela nama Allah dan ajaran kita. Apabila tuan mereka seorang beriman, mereka tidak harus memandang ringan kepadanya, malah harus melayannya dengan lebih baik lagi, karena yang mendapat manfaat layanan mereka itu saudara seiman yang dikasihi. Hal-hal ini harus kamu ajarkan dan sampaikan sebagai nasihat. Jika sesiapa mengajarkan sesuatu yang berlainan dan tidak menerima kata-kata yang benar, yaitu kata-kata Yesus Kristus Tuhan kita, dan ajaran yang selaras dengan kesalihan, dia bersifat angkuh dan jahil, asyik bertikai dan berbahas tentang kata-kata, sehingga menimbulkan iri hati, perkelahian, pencacian, syakwa sangka yang buruk, pertengkaran sia-sia orang yang berfikiran keji dan tidak mengenal kebenaran. Sangkanya, kesalihan itu satu cara mendapat keuntungan. Kesalihan yang disertai dengan rasa puas membawa keuntungan besar. Kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini, dan pasti sekali kita tidak dapat membawa apa-apa apabila kita meninggalkannya. Oleh itu, jika kita ada pakaian dan makanan, kita harus berasa puas. Orang yang mahu kaya tergoda dan terperangkap oleh pelbagai keinginan yang sia-sia dan berbahaya, yang menjerumuskannya ke dalam kerusakan dan kemusnahan. Cinta akan uang punca segala kejahatan. Sesetengah orang memburu uang dengan begitu tamaknya, sampaikan tersesat daripada iman, dan akhirnya menanggung berbagai-bagai kesengsaraan jiwa. Tetapi kamu, wahai hamba Allah, jauhilah segala ini. Amalkanlah perbenaran, kesalihan, iman, kasih, kesabaran dan sikap lemah lembut. Berjuanglah dalam perjuangan iman yang benar. Berpegang teguhlah kepada hidup kekal. Kepada hidup itulah kamu telah dipanggil ketika kamu membuat pengakuan yang benar di hadapan saksi yang ramai. Di hadirat Allah yang memberi nyawa kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang memberikan kesaksian akan pengakuan yang benar kepada Pontius Pilatus, aku berpesan kepadamu. Taatilah perintah ini dengan sempurna, tanpa celah hingga hari Yesus Kristus, Tuhan kita datang kembali, yang akan ditunjukkan Tuhan pada masa yang ditentukan olehnya sendiri. Dia pemerintah yang terpuji, dan satu-satunya Raja segala raja, dan Tuan segala tuan. Hanya Dia yang hidup selama-lamanya, wujud dalam cahaya yang tidak dapat didekati, tidak pernah dan tidak dapat dilihat manusia. Baginya penghormatan dan kuasa selama-lamanya. Amin. Perintahkan orang yang kaya pada masa ini, supaya jangan angkuh, jangan berharapkan kekayaan yang sebenarnya tidak kekal, tetapi bergantunglah kepada Allah yang hidup, yang melimpahkan segala sesuatu kepada kita untuk dinikmati.
Hendaklah mereka berbuat baik, supaya mereka kaya dengan amal kebajikan, sedia memberi, rela berkongsi. Dengan demikian, mereka meletakkan asas yang teguh bagi diri mereka untuk hari kemudian, supaya mereka dapat hidup kekal kelak. Wahai Timotius, jagalah apa yang telah diamanahkan kepadamu. Jauhi bebelan dan pertengkaran yang bercorak duniawi serta sia-sia, kononnya atas nama ilmu pengetahuan. Dengan menyuarakannya, sesetengah orang telah sesat dalam hal iman. Semoga kasih kurnia menyertai kamu.